Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, dalam video kali ini kita akan sambung lagi perbincangan silibus Kafa tahun 3 bagi persediaan UPKK untuk subjek sirah yang mana tajuknya pada kali ini adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita nak tengok tentang keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Okey, sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang masyarakat Quraisy ni, masyarakat yang berada dekat Mekah ni terdiri daripada pelbagai kabilah yang mana mereka ni hidup mereka dalam keadaan berpecah belah dan asabiah, maksudnya berpuak-puak. Okey? Dan peperangan, pembunuhan dan pergaduhan sering berlaku untuk merebut harta dan kuasa. Okey, ini je jalan hidup mereka. Bila berlakunya asabiah, bila berlakunya keadaan yang berpuak-puak tu, maka berlakulah perang saudara, perang sesama sendiri. Yang mana motifnya adalah untuk rebut harta dan kuasa. Siapa yang akan menerajui kota Mekah pada masa tersebut. Okey, dan daripada sudut penyembahan pula, mereka ni menyembah berhala, percaya kepada amalan-amalan menilik nasib, dan salah satu lagi daripada kehidupan mereka ni, diorang akan membunuh anak-anak perempuan dengan sewenang-wenangnya. Okey, itu kepercayaan mereka pada ketika zaman sebelum kelahiran Nabi Muhammad, dan Allah mengutuskan Nabi Muhammad kepada mereka untuk mengubah semua perkara ni supaya mereka menyembah Allah yang satu, supaya tiada lagi peperangan saudara, tiada lagi pembunuhan yang sewenang-wenangnya, tiada lagi pergaduhan dalam merebut harta dan kuasa, tiada lagi penyembahan berhala. Okey, semuanya berlaku apabila dilahirkan Rasulullah dalam kalangan puak-puak Quraisy yang mana seterusnya Rasulullah ni, seperti mana yang kita tahu, Rasulullah telah membina empire Islam yang besar yang menakluki kota Madinah. Rasulullah berkembang di kota Madinah dan kemudian Rasulullah dapat balik, harmonikan balik kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah. Tapi yang ini kita nak tengok tentang kelahiran Nabi Muhammad. Okey. So kita tengok nasab Nabi Muhammad, nasab keturunan Nabi Muhammad pada sebelah bapa dahulu. Okey. Okey, kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapanya adalah Abdullah. Okey. Nah, bapa Nabi bernama Abdullah, Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim. Okey, seterusnya Hashim bin Abdul Manaf. Okey, Hashim bin Abdul Manaf, dan seterusnya Abdul Manaf bin Qusay, dan Qusay bin Kilab bin Murrah. Okey, itu daripada sudut bapa. Okey, daripada nasab keturunan sebelah bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian daripada sebelah ibu, nasab Nabi Muhammad daripada sebelah ibu, ataupun nasab keturunan Nabi Muhammad daripada sebelah ibu Nabi bernama Aminah. Okey, nama Aminah binti Wahab, Wahab bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Zuhrah, dan Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Okey, kesemua sebelah bapa, sebelah ibu akan bertemu kepada seorang datuk Nabi yang bernama Kilab bin Murrah. Okey. Okey, seterusnya sirah keturunan Rasulullah. Rasulullah ni keturunan baginda adalah berasal daripada Nabi Ismail.
Okey, keturunan baginda berasal daripada Nabi Ismail. Nabi Muhammad berasal daripada bangsa Arab Quraisy. Okey, siapa pula Quraisy ni? Okey, tadi kita tengok bila Kilab bin Murrah tu dia ada sanad keturunan yang atas lagi, iaitu Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Okey, Fihir itulah nama sebenarnya adalah Quraisy. Sebab tu Nabi Muhammad ni bangsa Quraisy, berasal daripada datuk yang sebelah atas lagi daripada Kilab bin Murrah ni, namanya Fihir. Fihir itulah Quraisy. Kemudian Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad dan bin Adnan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok dalam nasyid kan, ada satu nasyid ataupun qasidah tu dia kata apa? Shalla alaikallah huya Adnani. Nabi ni berasal daripada datuk dia yang bernama Adnan. Dan bila selepas Adnan ni, kalau kita belajar lagi nasab keturunan Nabi, dia akan sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim. Nabi Ibrahim, Ismail kan anak kepada Nabi Ibrahim. Itulah nasab keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah, dan Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Okey, ini basic tentang sirah keturunan Nabi Muhammad SAW. Tadi kita dah tengok nasab keturunan baginda di sebelah ibu dan nasab keturunan baginda di sebelah bapa, yang bertemu nasab keduanya pada seorang datuk moyang Nabi, iaitu Kilab bin Murrah, dan ke atas sampailah kepada Nabi Ismail. Okey. Seterusnya kita tengok kepada perkahwinan Nabi Muhammad SAW. Okey, secara ringkas ini berkaitan dengan cerita perkahwinan Rasulullah dengan Khadijah. Okey. Sebelum tu Nabi Muhammad SAW mendapat gelaran Al-Amin kerana sifat baginda yang amanah, jujur dan berbudi pekerti serta baik dalam semua perkara yang baginda lakukan. Okey, Rasulullah ni mendapat gelaran Al-Amin, orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang berbudi pekerti dan sangat baik. Okey, sehingga kan orang masyarakat Mekah ni ada satu ketika dia orang tak nak dengar apa yang Nabi bawa, tak nak dengar apa yang Nabi dakwahkan, iaitu tentang Islam. Tetapi diorang ni, orang Mekah ni, kebanyakannya adalah orang yang businessman. Barang-barang diorang akan tinggalkan di sebuah gudang yang berdekatan dengan rumah Nabi. Sebabnya diorang tahu yang Nabi ni takkan mencuri barang-barang diorang, bahkan Nabi tolong jaga lagi barang-barang perniagaan mereka. Itu sebab Nabi ni dipanggil dengan Al-Amin. Diorang percaya walaupun diorang tak suka apa yang Nabi suruh. Nabi suruh sembah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka masih tetap marah kepada baginda, dan diorang suruh pula Nabi ni sembah berhala macam diorang juga, tapi Nabi tak setujulah. Okey. So bila dengan gelaran Al-Amin tu, diorang pun letakkan barang-barang perniagaan diorang ni dekat dengan rumah Nabi, dan diorang tahu kalau diorang letak tempat lain mungkin akan berlaku kecurian ataupun rompakan terhadap barang-barang diorang, tapi dia tahu Muhammad takkan buat benda terkutuk tu. Okey. Okey, baginda berniaga bersama-sama bapa saudaranya bernama Abu Talib ketika berumur 9 tahun. Rasulullah ni dia berkecimpung dalam jual beli, dalam perniagaan seawal usia 9 tahun, dan Rasulullah belajar berniaga bersama bapa saudara dia, iaitu Abu Talib. Abu Talib ni ayah kepada Saidina Ali lah. Okey. Kemudian apabila baginda berumur 12 tahun, baginda mengikut Abu Talib untuk berniaga ke negeri Syam. Okey, Rasulullah pun dah buat perniagaan di luar negeri.
Okey, bersama bapa saudara dia pada umur 12 tahun lagi. Okey, kemudian ketika berumur 25 tahun, Nabi Muhammad telah menjadi ketua rombongan untuk berniaga ke Syam. Rasulullah ni jadi orang kepercayaan, dia bawa rombongan baginda untuk berniaga ke Syam ditemani oleh Maisarah. Okey. So, bila umur 25 tahun, Nabi Muhammad ni pun telah diberi kepercayaan untuk menjadi ketua rombongan berniaga di Syam. Dan rombongan tersebut, Rasulullah ditemani oleh Maisarah. Maisarah ni macam nama perempuan, tapi dia sebenarnya lelaki, orang suruhan kepada Sayyidatina Khadijah. Okey. Okay, so sambungan dia lagi, Nabi Muhammad SAW membawa barang dagangan kepunyaan seorang hartawan yang bernama Khadijah. Okay, masa umur 25 tahun ni, Nabi Muhammad telah membawa barang-barang dagangan yang dipunyai ataupun kepunyaan seorang hartawan yang bernama Khadijah. Okay, ini sebelum Nabi berkahwin dengan Khadijah lah. Khadijah ni percaya kepada Rasulullah dan dia suruh Rasulullah yang jadi ketua untuk bawa barang-barang dia untuk diniagakan, untuk dijual di negeri Syam. Okay, dan pada masa itulah Khadijah ni dia tengok yang Rasulullah ni ada kepribadian yang baik, pandai berniaga, semua barang yang dibawa habis dijual. Okey. Kemudian selepas 2 bulan, Nabi Muhammad berkahwin dengan Khadijah ketika umur baginda 25 tahun, manakala umur Sayyidatina Khadijah ialah 40 tahun. Okey. Disebabkan oleh kejujuran, disebabkan oleh amanahnya Rasulullah ni, sehingga kan Khadijah tertarik hati dengan kepribadian baginda. Kepribadian baginda, dan Khadijah pun berkenan untuk menjadikan Rasulullah ni sebagai suami dia. Siapa yang bawa benda ni? Siapa yang cerita dekat Khadijah tentang perangai Nabi ni? Maisarah tu tadi. Okay, Maisarah kata Nabi Muhammad ni baik, bagus, pekerja yang tekun, yang taat, yang amanah, yang segala-gala yang baiklah. Okey, kemudian Khadijah pun berkenan kepada Nabi dan berhasrat untuk menjadikan Nabi suaminya. Maka berkahwinlah Rasulullah dengan Khadijah ni. Masa tu Rasulullah berumur 25 tahun dan Sayyidatina Khadijah berumur 40 tahun. Dan hidup mereka sangat bahagia dan dipenuhi dengan kasih sayang. Yang mana Rasulullah ni dengan Khadijah ada 6 orang anak. Okay? Kemudian sebagai tambahan, kita tengok lagi Rasulullah ni bukan berkahwin dengan Khadijah sahaja, tapi walau bagaimanapun Khadijah tidak dimadukan ataupun Rasulullah tidak berkahwin dengan orang lain sepanjang hidup baginda dengan Sayyidatina Khadijah. Okay, so untuk sebagai tambahan kita tengok nama-nama isteri-isteri Rasulullah yang lain. Okay, Rasulullah SAW pernah berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Kemudian selepas Sayyidatina Khadijah meninggal dunia, barulah Rasulullah membina rumah tangga yang lain bersama dengan Sa'udah binti Zam'ah. Dan kemudian nama isteri Nabi lagi Aisyah binti Abu Bakar, iaitu anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan kemudian Hafsah binti Umar, iaitu anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kemudian dengan Zainab bin Khuzaimah. Seterusnya, isteri Rasulullah yang lain adalah Hindun binti Umayyah, digelarkan sebagai Ummu Salamah. Seterusnya, nama isteri Nabi lagi adalah Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Seterusnya, Juwairiyah binti Al-Haris, Maimunah binti Haris, Safiyah binti Huyai bin Akhtab, Zainab binti Jahshi, dan Maryah binti Al-Qibtiyah. Itu nama-nama isteri-isteri Rasulullah SAW. Dan
Rasulullah mempunyai 7 orang anak yang mana 6 daripadanya adalah daripada Sayyidatina Khadijah dan seorang anak Nabi dilahirkan oleh isteri baginda yang bernama Maria binti Al-Qibtiyah. Okey? Okey, yang tadi kita dah tengok susu galur tentang salasilah Nabi Muhammad daripada sebelah bapa dan sebelah ibu. Kemudian kita tengok sedikit berkaitan dengan peristiwa perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah, dan seterusnya yang ni kita dah kongsikan tentang nama-nama isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah untuk video yang seterusnya kita akan tengok berkaitan dengan anak-anak dan cucu-cucu Nabi pula. Okey, sekadar itu sahaja video untuk kali ini. Saya harap video ni bermanfaat untuk kita semua dalam mengulang kaji pelajaran bagi subjek Sirah Kafa tahun 3. Okey, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang terkurang itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf sekiranya ada penyampaian saya yang tidak memuaskan. InsyaAllah kita akan baiki di lain-lain video. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.